Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya bertujuan untuk membuat video yang berkaitan dengan isu semasa isu semasa. Dia bukan berkaitan dengan saham lah. Kita ni hidup ni bukan saham semata-mata kan. Okey. Sebagaimana yang telah saya maklumkan dalam video yang tak tahulah video yang mana satu, saya ada menceritakan berkaitan dengan sistem tubuh manusia lah, sistem tubuh manusia. Saya nak tengok sini apa yang sesuai. Oh, ni tak sesuai. Ni saham. Jadi kita ambil sini lah. Okey, dalam tubuh badan manusia ni, kalau sebelum ni saya pernah cakap berkaitan dengan (114) unsur kimia yang ada dalam sistem tubuh kita. Okey, saya nak pastikan scene betul ni. Nanti korang tak nampak lah. Ataupun yang kita panggil jadual berkala lah. Table of content ke apa dalam bahasa Inggeris. Itu saya ni lah, mana yang cantik sikit. Ni kot. Form 4 kita belajar. Form 4. Yang dipanggil sebagai periodic table. Okey. Kat dalam dunia kita ni, dikesan lah ada 114 unsur-unsur kimia ni. Unsur kimia ni ada yang kita faham: hidrogen, oksigen, nitrogen. Mana dia nitrogen? Karbon, yang tu yang biasa, yang paling kerap kita dengar lah. Cumanya yang kita nak mengenengahkan di sini, kan unsur-unsur kimia ni saya pernah cakap dalam tubuh kita ni pun mempunyai 114 unsur kimia juga, dan dia perlu seimbang. Seimbang ni dia bukan lebih, dia bukan banyak, dan dia bukan kurang. Dia tepat julat dia. Contoh, kalau 3% unsur kimia tertentu memang kena dalam tubuh kita, dia memang kena 3% lah. Macam orang lelaki dengan orang perempuan, mana saya bagi contoh itu, dia ada contoh dalam sistem tubuh badan orang lelaki, dia dah cukup dengan unsur emas 73 ataupun 63, ataupun dalam julat nombor tu lah. Okey, jadi orang lelaki ni diharamkan memakai emas sebab unsur kimia emas tu dah ada cukup dalam tubuh kita. Dan bila adalah orang-orang yang mengkaji kesan bila lelaki memakai emas, dia boleh memberi kesan sehingga kemandulan. Mandul lah. Jika dia terlebih unsur-unsur tertentu dalam tubuh kita lah. Okay, bila kita cerita pasal terlebih unsur ni ataupun benda yang berlebihan dalam tubuh kita ni, kita panggil overdose lah. Okay, kalau kita tengok juga penghasilan ubat-ubatan pun, kalau kita tengok, ambil lah Panadol ke paracetamol. Panadol tu je nama. Paracetamol ke ataupun antihistamin ke, ataupun apa-apa sahaja benda ataupun ubat-ubat yang ada dalam dunia ni, pastinya elemen-elemen tu terdapat ada di dalam 114 dalam jadual berkala yang tuan-tuan, puan-puan tengok dia lah. Yang tingkat 4 ni kita belajar ni. Ni kita dah sentuh balik lah. Okay. Vaksin sekalipun, dia mesti ada elemen-elemen yang ada di dalam jadual berkala ni. Dia tak ada ambil dekat planet Marikh yang tak ada dekat sini dan sebagainya. Ataupun mungkinlah ada kat planet Marikh unsur-unsur tertentu, tapi pastinya unsur tu memang dah ada kat dalam dunia ni.
Okey. Bila kita cerita kat dunia ni, memang ada 114 unsur ni. Dan juga majisnya, itu anak duk tengok apa? Omar dan Hana. Makanan ke masakan? Makanan majis. Majisnya, 114 unsur ni memang ada dalam tubuh kita. Jadi secara semula jadinya, badan kita ni memang dah ada segala benda-benda ni. Jadi kalau contohlah badan kita ni demam, mungkin bila kita cek demam kita tu, kalau kita cek detail lah, okey, kau ni kurang unsur karbon ni, karbon dia kurang. Jadi secara logiknya, kalau orang dulu-dulu lah kan, orang dulu-dulu dia karbon, dia tak panggil lah karbon, dia panggil lah tanah. Engkau ni unsur tanah engkau ni tak stabil, tak seimbang ni. Jadi engkau nak kena seimbangkan unsur tanah ni, engkau kena makan benda-benda yang unsur tanah dia tinggi lah. Jadi dia carilah, ataupun engkau kena guna benda-benda yang unsur tanah yang tinggi. Kalau kita cek balik apa benda unsur tanah yang tinggi tu, dalam benda yang digunakan tu adalah karbon lah. Contoh, bila orang tu sakit kulit, sakit kulit, orang-orang dulu dia tak diagnose semua orang sakit kulit berdasarkan satu sumber je. Sakit kulit mesti disebabkan oleh ini, tak? Dia diagnose orang berdasarkan ketidakseimbangan orang tu pada unsur-unsur apa. Jadi rawatan ni adalah pada rawatan unsur lah. Contoh, dia cek orang tu datang sakit kulit tapi dia cek unsur orang tu, okey, unsur karbon kau tak stabil ni, kau kena gosok kawasan yang sakit tu dengan arang ataupun dengan kopi ke, ataupun benda-benda yang sifat tanah lah, pada pengamalan orang dulu-dulu lah. Jadi itulah cara orang dulu-dulu diagnose kan. Jadi mana ada ECG, mana ada apa, jadi dia menggunakan apa-apa yang ada, iaitu modal insan lah, tubuh kita lah, akal kita lah, yang nak mengembling, yang nak mencari kaedah-kaedah yang sesuai digunakan pada zaman dan pada waktu dulu lah. Okey, kita berbalik pada jadual berkala ni. Saya nak cerita pasal ni tau. Sebenarnya nak cerita pasal vaksin ni. Okey, vaksin pun, penghasilan vaksin dia mesti terdapat daripada 114 unsur ni. Cuma dia punya kuantiti, dia punya nisbah, kita tak tahulah. Tapi ni yang nak cerita tapi ni. Kita tengok tubuh manusia. Okey, belajar biologi sikit, belajar kimia sikit tu ni kan. Okey, sistem tubuh manusia lah. Macam mana besar ni tadi Ni kot. Okey, tubuh kita ni, kan saya cakap tubuh kita ni pun ada 114 benda ni. Jadi semua 114 yang ada dekat dalam jadual berkala ni ada dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya apa-apa yang berlaku dekat dunia ni, badan kita ni sebenarnya boleh trigger untuk melawan ataupun mengalahkan. Pengkhususan apa yang saya maksudkan ni, melawan COVID tu lah. Jadi biasanya badan kita ni, jika dia seimbang, jika dia stabil, dia boleh je lawan COVID. Yang ni korang janganlah share-share dekat merata-rata tempat. Ni saya share dekat geng-geng ni lah. Dan saya buat disclaimer lah, ini hanyalah pendapat peribadi dan bukannya pendapat profesional dalam bidang ni. Okey, jadual berkala, semua 114 unsur ni ada dalam batang tubuh kita ni. Sebelum ni saya dah mengkelaskan 96% yang dalam batang tubuh kita ni. Saya ambil satu ni lah. Dalam batang tubuh kita ni, tak kira lah jantung ke, hati ke, paru ke dan sebagainya kan, 96% terdiri daripada 4 unsur utama, iaitu hidrogen, paling banyak lah, oksigen, karbon, mana si karbon ni? Adalah, ni karbon. Karbon ke ni? Karbon. Ni karbon. Nitrogen, dia dekat sini ya. Hidrogen, karbon, nitrogen dan oksigen mendominasi 96%, lebih kurang.
Dan selebihnya 4% tu diduki oleh semua yang 110 ni. Okey. Badan kita ni elemen yang paling utama karbon, nitrogen, oksigen dan juga nitrogen lah. Hidrogen, karbon, nitrogen dan oksigen. Okey, yang paling utama 96% ni. Selebihnya 4% lah. 4% daripada unsur-unsur yang lain, yang daripada 110 unsur yang lain tu lah. Okey. Jadi badan kita ni secara semula jadi dia dah memang ada ubat-ubat dia. Cuma ada kala ubat-ubat dalam badan kita ni tak mencukupi untuk menyeimbangkan. Menyeimbang ni dia kategori sihat lah. Bila tak seimbang ni, sama ada dia terlebih, overdose, ataupun dia tak cukup, kurang. Sebab itulah dalam rawatan-rawatan Islam ni ada jenis-jenis rawatan tertentu yang kita kena, bukan rawatan, dia terapi lah, puasa. Puasa ni salah satu cara untuk menyeimbangkan sistem tubuh badan kita lah. Yalah, puasa kan kita tak mengambil sesuatu unsur-unsur yang ada dalam makanan tu masuk dalam tubuh kita kan. Jadi dia akan mengurangkan unsur-unsur yang berlebihan lah dalam tubuh kita ni. Ataupun dari sudut pengambilan ubat-ubatan, mungkin kita tak cukup unsur zat vitamin C. Mungkin kita kena ambil vitamin C, kita ambil madu ke, kita ambil buah limau ke, ataupun benda-benda yang ada vitamin C lah, untuk nak cukupkan vitamin C. Sebab vitamin C ni, setahu saya lah, badan kita ni tak boleh nak produce vitamin C sendiri. Kita kena dapat daripada buah-buahan, daripada makanan kita. Itu je lah. Okey, untuk cerita pasal vitamin C sikit-sikit lah. Okey, jadi kita kena ambil vitamin C. Bukan nak ambil vitamin C dari sudut tablet tu. Kadang kita dapat je vitamin C daripada pemakanan kita. Kadang-kadang kita suka makan limau. Ataupun badan kita ni tiba-tiba, aku teringin nak makan limau ni. Rupa-rupanya badan kita ni hantar signal melalui hormon-hormon yang dihasilkan untuk kita rasa, teringin nak dapatkan sesuatu. Rupa-rupanya badan kita ni memang tak cukup zat yang ada daripada benda yang kita teringin tu. Jadi makan-makan tu rasa lega dan sebagainya kan. Okey, itu dari sudut komposisi kimia dalam tubuh badan kita ni lah. Jadi yang dia orang tengah buat ni adalah dia orang tengah carilah, dia orang test lah apa-apa benda yang dalam unsur kimia yang ada dalam dunia ni untuk digabung-gabungkan, untuk mencari, untuk dijadikan sebagai penawar ataupun ubat untuk nak mengurangkan implikasi, mengurangkan kesan COVID tu lah. Mungkin dengan makan tu ada unsur-unsur tertentu yang ada pada COVID tu, dia lemah dan sebagainya, dia boleh meninggal dunia ke apa kan. Tapi secara umumnya lah, bila badan kita ni, badan kita ni Allah cipta canggih. Bila ada satu benda yang tak stabil dalam badan kita ni, badan kita secara semula jadi akan cuba lawan lah, dengan pada fasa-fasa tertentu. Contoh fasa pertama ni, sistem imun. Badan kita memang memerlukan kekuatan imun. Imun ni sistem kekebalan lah. Kebal ni maksud dia apa? Kebal ni kalau imun ni dia macam shield tau. Bila dah masuk dalam, maksud dia dah tembus lah. Dia dah tak kebal lah. Dia kena mengaktifkan antibody. Antibody itulah nak kerja dia, nak melawan. Dan antibody pula dia akan merangsang imun untuk jadi kuat, untuk dia menghalang daripada kemasukan kembali. Sebab itulah, sebab badan kita ni dia semula jadi macam tu, kita tak payah kawal pun. Itu fitrah. Kalau kita dari sudut rawatan-rawatan yang lain pula. Okey, bila kita cerita pasal unsur kimia ni lah. Saya cerita pasal unsur kimia ni kan. Okey, badan kita memang ada benda ni. Dan kita tak kawal pun, kita tak tahu pun apa komposisi ni berkaitan dengan apa-apa benda kan. Cuma ada satu benda yang mempengaruhi sistem yang menyeimbangkan unsur-unsur kimia dalam tubuh kita ni. Sesuai dengan satu hadis Nabi yang cerita pasal rawatan yang menggunakan ruqyah. Ni cerita ni. Okey, ruqyah ni satu bentuk rawatan yang melibatkan, bila kita cerita pasal ruqyah, kita cerita pasal
Kita memperdengarkan ataupun kita membaca sesuatu. Bila kita memperdengar atau membacakan sesuatu, kita tak boleh nak terpisah dengan elemen bunyi. Bunyi kalau dalam bahasa sainsnya, dalam bahasa fiziknya mungkin dia panggil frekuensi, mungkin ada yang panggil gelombang, ada yang panggil getaran, ada yang panggil macam-macam lah, ada, mengikut latar belakang orang tu lah. Kalau orang tu orang sains, dia panggil frekuensi lah, dia panggil dia adalah sukatan-sukatan dia kan, hertz dan sebagainya kan. Okay. Penghasilan bunyi-bunyi tertentu dia memberi kesan pada sistem tubuh, terutamanya elemen-elemen yang ada dalam tubuh kita ni lah. Contoh, kalau kita tengok satu unsur ni, unsur O ni, oksigen, kalau kita tengok dengan lebih kecil, kita akan dapati dia adalah atom. Kita panggil atom lah, benda yang halus dalam tubuh kita ni kan. Dia atom, dan atom ni dia kecil lah, dia berukuran yang sangat nano lah, dia lebih kecil daripada sel. Dan bila kita membaca ayat-ayat tertentu, sebab tu ayat-ayat tertentu ni dia punya pembacaan dia ada yang bunyi yang dihasilkan daripada hujung lidah, ada yang bunyi yang dihasilkan daripada kerongkong dan sebagainya. Dan bila kita, contoh kita baca bukan ha bulat tu, ha tu, kalau kita rasa tekak kita kan, ha tu dia bukan keluar daripada mulut kita, dia keluar daripada kita punya tekak ni. Okey, jadi yang saya belajar dululah, getaran yang berlaku kat tekak kita ni ataupun dekat mana-mana lah, dengan ayat-ayat tertentu, dengan huruf-huruf tertentu, dia memberi kesan kepada, kat belakang kita ni ada tulang belakang, betul lah, ada tulang belakang yang menghubung ke kita punya otak yang dibawa oleh saraf tunjang kita tu. Kat situ ada, kita panggil saraf granel ke saraf apa tah, tapi adalah saraf-saraf tertentu dekat kawasan-kawasan tertentu kat sepanjang tulang belakang kita ni, dan dia akan aktif bila getaran berlaku dekat kawasan situ. Contoh kita buat sebab tu kita kena baca Quran dengan betul, sebab dia akan memberi kesan pada sistem tubuh kita. Ataupun kita sebut ataupun semua perkataan lah, semua perkataan dia ada kesan-kesan tertentu pada saraf kita. Jadi bila dia memberi kesan-kesan tertentu pada saraf kita, dan dalam tubuh kita ni pula ada elemen-elemen ni, dia biasanya dia akan memberi kesan pada atom. Sebab atom ni, benda yang mempengaruhi atom ni adalah gelombang ataupun frekuensi. Gelombang atau frekuensi, yang ni kalau korang tak faham ni, memang biasanya lah, saya pun tak faham juga mula-mula tu masa cerita pasal atom ni. Atom ni yang mempengaruhi atom ni adalah gelombang ataupun frekuensi. Dan pembentukan atom ni, dia yang akan membentuk sel-sel tubuh kita ni. Jadi kalau kita tengok, sebab itulah rawatan ruqyah ni berkesan. Bukan berkesan sebenarnya, memang berkesan kalau sebut dengan betul. Sebab itulah kita ni kena baca Quran dengan sebutan yang betul. Janganlah belajar kat saya pula, saya ni bukan ilmu ataupun bukan ahli dalam bidang tu. Cuma kita tahulah kesan kita membaca Quran. Sebab itulah cerita pasal isu semasa ni, sebab bila kita diuji ni sampai satu tahap, kita doktor pun tak ada, doktor pun tak jumpa cara untuk merawat penyakit ni kan. Sebab Allah hantar satu makhluk lah, Allah hantar makhluk yang virus tu. Allah hantar virus ni, dia lagi kecil daripada bakteria tau. Bakteria ni dia besar. Virus tu dia boleh masuk dalam bakteria, dia boleh memusnahkan bakteria tu. Contoh kita dok makan minum Yakult lah, kononnya ada orang tertentu ni kata, virus ni, dia ingat virus tu adalah bakteria. Sebab kita kan ada minuman bakteria baik, minum Vitagen ke, minum apa-apa, ni contoh lah, nama yang saya sebut ni janganlah, ni sebagai contoh je lah kan. Sebab kan cerita pasal bakteria baik, mungkin bakteria baik ni boleh lawan si virus ni. Tak. Virus dengan bakteria ni adalah satu benda yang macam gajah dengan tikus lah. Dia tak sama, dia elemen tak sama. Dia bukan gu dia tu. Mungkin lah kita kata kalau kita badan kita ni penuh bakteria jahat, kita minum Yakult tu memang boleh sembuh. Mungkin lah kan, sebab bakteria baik tu tolong lawan bakteria jahat tu. Tapi cerita pasal virus ni dia tak sama.
Sebab virus ni Allah hantar dia kecil je, sampai kita berada dalam satu tekanan ataupun kita berada dalam satu situasi yang kita rasa, doktor pun tak boleh nak jumpa benda-benda ni kan, aku nak bergantung kat siapa lagi? Sebabnya hikmah dia yang tu lah. Hikmah dia yang tu mungkin kita nak kena perbaik balik bacaan dalam solat kita, mungkin kita nak perbaiki balik kita punya amalan, sebab kita kata dah tak ada siapa tempat dah aku nak bergantung ni. Memang Allah lah, memang Allah yang tempat bergantung. Dan buat cerita virus tu tak kira lah daripada mana, konspirasi teori ke ataupun daripada kesilapan tangan manusia dan sebagainya kan. Cuma bila dia dah ada, dan kita pun tak ada jumpa lagi ubat yang betul-betul solid yang mampu memberi kesan pada virus tu untuk menghilangkan virus tu. Yang kita ada adalah mungkin vaksin. Mungkin lah kan. Dan vaksin ni kita kena faham ciptaan manusia. Bila cerita pasal ciptaan manusia ni, dia manusia ni dia ada kelemahan dia. Dia ada khilaf dia. Mungkin dia tak sempurna penciptaan tu. Mungkin dia akan memberi kesan-kesan tertentu pada orang-orang tertentu. Cuma kalau mengikut fiqh aulawiyat, keutamaan, maksud dia mudarat yang kecil tu, jika dibandingkan dengan manfaat yang lebih besar, maksud dia orang terimalah vaksin tu kan. Mungkinlah ada orang yang berpendapat yang berbeza kan, mengikut pandangan dan pendapat masing-masing. Cuma pada kita ni bukan ahli dalam bidang tu, jadi kita follow orang yang ahli, sesuai dengan dalil. Cerita pasal apa yang kalau kita tak tahu tu, kita kena tanya ahli. Memanglah ada orang mengatakan vaksin memberi kesan pada tu lah. Tanya dia, kau ni ahli ke dalam bidang ni? Kalau kau tak buat ni, apa solution yang kau boleh bagi? Kononnya lah, contoh je lah kan. Saya bukanlah pro vaksin ataupun anti vaksin dan sebagainya kan. Cuma kita menyandarkan kepada orang yang pakar ataupun ahlinya. Alright. Jadi kesimpulan video kali ni bukanlah nak cerita sangat pasal ilmu kimia ni kan. Ilmu kimia lah, ilmu biologi lah dan sebagainya kan. Cuma nak cerita dalam badan kita ni memang ada 114 ni. Badan kita dah memang lengkap dengan ubat-ubat yang ada dalam badan kita ni. Kalau unsur dalam badan kita ni stabil, datang pergilah virus jenis apa pun, badan kita ni memang boleh musnahkan dia. Cuma kita nak trigger dia, mungkin ada ruqyah-ruqyah tertentu yang kita amalkan. Mungkin ada ayat, contoh yang saya belajar dulu, ayat pemecah. Dengar ayat pemecah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna, mula dia lau anzalna hazal Quran ala jibal. Lau anzalna tu maksud dia, jikalau Al-Quran ni diletakkan di atas gunung, jibal, gunung, nescaya pecah gunung tu. Maksud dia hebatnya Al-Quran tu kan. Mungkin dari sudut kajian yang mendalam berkaitan dengan frekuensi ataupun bunyi ni, mungkinlah kita tak dapat tengok. Kita pegang batu, kita baca lau anzalna tu, dia tak dapat pecah secara mutlak ataupun zahir kan. Tapi itulah rawatan yang digunakan untuk rawatan-rawatan untuk memecahkan sesuatu di dalam badan kita ni lah kan. Berkait dengan keyakinan, berkait dengan amalan kita lah, berkait dengan sebutan, berkait dengan kefasihan pembacaan kita jugalah, berkait juga dengan keizinan. Kadang-kadang Allah tak izin sebab ada batu karang dalam badan dia ni, dia lebih bertakwa. Jadi Allah tak izin dalam pecah batu karang ni. Baca pergilah lau anzalna 1000 kali pun. Dia dah start solat malam, berdoa supaya Allah menghilangkan batu karang dia, sebagainya kan. Carilah hikmah dia kan. Sebab Allah tu dia akan bagi kita yang terbaik lah. Okey, panjang tu video ni. Saya nak cerita sikit ni, 2-3 minit dia. Dah 24 minit dah. Jadi aktifkanlah kita punya unsur-unsur kimia dalam badan kita ni dengan membaca Al-Quran. Al-Quran ada berapa surah? 114. Samalah dengan jumlah ni kan. Tak tahulah teori konspirasi ke ataupun memang kebetulan. Tak ada benda kebetulan. Semua yang dah dirancang, semua yang dah ditulis dalam Lauh Mahfuz, dalam buku, dalam ni lah, dalam ketetapannya kan. 114 surah, 114 unsur kimia dalam badan kita pun ada 114. Kat dalam dunia ni 114, manusia 114 juga,
dalam Al-Quran pun 114. Mungkin Al-Quran lah pelengkap kehidupan kita. Doktor saya ada pesan, minimum malas kita, minimum baca Quran 4 muka surat sehari. Jadikanlah dia sebagai satu resisten yang kita boleh jadikan dia sebagai become support. So dia start lah buat minimum 4 muka surat sehari. Untuk kita stabilkan ni, untuk kita stabilkan unsur-unsur badan kita ni, tapi keutamaan dia bukanlah untuk stabilkan ni kan. Keutamaan dia untuk dapat redha Allah lah, sebab yang kita baca tu kalam Allah, yang kita baca tu ayat-ayat daripada Allah kan. Jadi mungkin ada keberkatan, ada keberkahan, ada kelebihan tertentu yang mungkin kita boleh peroleh. Dan segala amalan-amalan ataupun ibadah-ibadah tertentu, dia bukan untuk Allah, dia sebenarnya untuk kita sendiri. Dan kalau kita buat kajian yang mendalam, kita akan dapatlah kesan-kesan kepada sistem tubuh. Okey, sekian dulu. Saya tak tahulah maksud video saya ni sampai ke tak. Maksud video saya ni sebenarnya saya nak kata, tingkatkan amalan. Dia akan stabilkan kita punya unsur-unsur kimia dalam tubuh kita ni. Banyakkan aktiviti-aktiviti amalan-amalan sunat, amalan-amalan wajib. Cantik kan maksud dia apa? Sebelum ni kita solat je Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh kan. Cantik kan maksud dia mungkin nak diawalkan waktunya. Sebelum ni solat solo nak dijemaahkannya bersama dengan rumah dan sebagainya kan. Sebab kita dalam keadaan yang kita tak boleh nak solat jemaah dekat masjid, jadi kita carilah kesempatan. Bukannya kat masjid je kita boleh buat pahala kan, kat merata-rata pun boleh buat pahala. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Jadikan amalan-amalan baru sebagai support, sasarkan untuk kita tingkatkan sikit demi sikit. Jangan buat semua, nanti share lagi lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.